Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam. Berita seterusnya dipetik dari Malaysia kini bertajuk Saya Mahu Keadilan, Saya Diaibkan, Dizalimi. Berita penuh. Bekas Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa Yayasan Akal Budi YAB telah menyumbang lebih RM109 juta ringgit untuk kerja-kerja kebajikan, sekaligus menafikan dakwaan-pendakwaan tiada satu sen dana yayasan itu digunakan untuk membantu orang miskin. Ahmad Zahid, 69, berkata sumbangan RM109 juta itu merupakan sebahagian sahaja kerana ada lagi kerja kebajikan yang tidak disenaraikan kerana beliau memegang prinsip tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Di hari Jumaat ini, saya tidak mahu menyangah sebarang pernyataan mana-mana pihak. Namun, apabila senarai D5 dan D6, senarai kerja kebajikan dikemukakan pada Yang Arif, saya beri pengakuan bahawa penyataan tiada satu sen diberi Yayasan Akal Budi untuk menolong orang miskin adalah tidak benar, katanya. Beliau berkata demikian ketika disoal peguamnya, Datuk Ahmad Zaidi Zainal, semasa membela diri atas 47 pertuduhan membabitkan pecah amanah rasuah dan pengubahan wang haram. Pada 18 November 2019, pihak pendakwaan dalam kenyataan pembukaannya menyatakan akan membuktikan Ahmad Zaid telah menyeleweng RM31 juta dana Yayasan Akal Budi dan tiada satu sen pun daripada wang tersebut telah digunakan untuk manfaat golongan miskin. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata, beliau mahu keadilan diberikan kepadanya kerana tindakannya itu adalah untuk kebaikan. Wang Yayasan Akal Budi daripada sumber saya sendiri, pendapatan saya sendiri, allowance saya sendiri, perniagaan saya sendiri. Saya masukkan dana dengan tujuan hati yang baik dengan yayasan yang saya buat sendiri. Adakah ini merupakan sesuatu yang harus dikenakan tindakan, diaibkan, dimalukan dan dizalimi kepada saya? Tegasnya. Ahmad Zahid bagaimanapun mengakui terdapat kesilapan teknikal disebabkan kelemahan beberapa pihak, terutamanya Setia Usaha Syarikat YAB. Ada kelemahan teknikal, tapi daripada segi tujuan dan amal yang saya lakukan, ia hanyalah untuk kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, katanya. Menurut Ahmad Zahid, beliau telah melantik Idris Kachhik dan Mahindra Kaur sebagai Setiausaha Syarikat bagi Yayasan Akal Budi. Katanya, Idris yang memegang jawatan itu selama 10 tahun sejak 1997 tidak pernah mengemaskini dan menghantar laporan akaun yayasan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Hanya pada 2012, selepas lembaga pemegang amanah berubah, saya mengetahui bahawa Idris Kachhik tidak pernah menghantar apa-apa dokumen ke SSM atau menyediakan akaun bagi Yayasan Akal Budi tersebut. Pada 2012, Mahindra Kaur telah dilantik menjadi Setiausaha Syarikat bagi YAB yang menggantikan Idris Kachhik. Namun, di mahkamah ini juga barulah saya mengetahui bahawa beliau ada menyediakan dokumen pertukaran pemegang amanah, dokumen perakaunan dan lain-lain, tetapi tidak menghantarnya ke SSM, katanya. Sementara itu, beliau berkata, Samsuri Tun Zulkifli Sentre, Muhammad Nabil Saleh dan Datuk Khairuddin Tarmizi pernah dilantik sebagai pemegang amanah YAB. Kepada soalan Ahmad Zaid sama ada 4 pemegang amanah YAB itu pernah menyumbang kepada dana yayasan itu, Ahmad Zahid menjawab 100% dana yayasan itu adalah wangnya sendiri. Sumbangan saya sendiri kepada yayasan dan tiada satu sen pun yang pernah saya peroleh daripada mana-mana pemegang amanah yang telah saya lantik untuk menjadi pemegang amanah kepada yayasan berkenaan, katanya. Ahmad Zahid berdepan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya melibatkan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan berpuluh-puluh juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Pada 24 Januari lepas, Mahkamah memerintahkan Ahmad Zahid membela diri terhadap kesemua pertuduhan selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Square bersambung 23 Mei ini.